بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah malam ni kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita menggunakan kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-38 yang kita dah baca dah hari itu. Nabi SAW berkata, hai umatku, aku pesan akan kamu dengan 5 perkara. Hari ni saya pun tak larat ni tuan-tuan kan. Macam-macam musibah hari ni berlaku. Daripada malam tadi hantar jenazah ke Muar, ambil jenazah di Bido, hantar ke Muar, on the way balik bagi tidak aksiden, total loss van jenazah. Saya alhamdulillah selamat lah. Kebetulan kawan yang bawa tu yang habis muka kaki-kaki semua. Van dah total loss lah. Temu dengan trailer tu tiba-tiba break mengejut depan kita orang. Anggap total loss van. Habis tadi pukul petang tadi datang pula sini. Datang siap-siap datang sini semua bocor pula tayar kereta. Dekat traffic light tu buka-buka semua dah ganti siap, skru pula loose, macam-macam hal. Sampai kat situ tercabut tayar. Penyudah je jalan kaki ke sini. Tu kawan saya tunggu, kawan saya tadi Abang Razak pergi tengok kot kan. Macam-macam hal lah. Tapi ujian Allah Subhanahu wa taala, tapi macam mana pun sampai jugalah. Pasal dah sampai sekat jalan, kalau tak tadi saya tak datang dah. Macam-macam ujian hari ni dengan fikir masalah van total loss kan. Kawan saya bawa kebetulan pagi tadi ngambil di Bido pukul 2.30 pagi kan, ngantar sampai dah pukul 6 pas main subuh balik ke sini, aksiden pula. Macam jadi Nabi SAW kata, hai umatku, aku pesan akan kamu dengan 5 perkara. Banyakkan olehmu akan menyebut Allah daripada menyebut manusia. Maksudnya banyakkan ingat Allah Subhanahu wa taala daripada ingat manusia. Sebab semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berlaku, tak ada istilah kata nasib baik apa semua. Memang semuanya telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, sebutlah Allah taala ketika berdiri, duduk, baring dan sebagainya.
Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wahai orang beriman, ingatlah Allah Ta'ala qu'udan wa 'ala junubi. Qu'udan maksudnya ialah dalam keadaan kamu duduk, berbaring dan sebagainya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita sibuk dengan kehebatan manusia, kepandaian manusia, kekayaan makhluk. Siang malam kita hanya memuji makhluk, kehebatan, kekayaan, semuanya makhluk, sehingga kita tak ingat Allah. Lebih banyak memuji makhluk daripada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pesan kat kita, kamu kena ingat, sepatutnya kamu lebih ingat kepada Allah, puji Allah, kan? Sentiasa sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang keduanya ialah banyakkan olehmu akan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Dunia yang sementara, akhirat yang kekal. Maka kita sentiasa ingat kepada akhirat, ingat bahawasanya kita akan kembali kepada akhirat. Kita akan bertemu saat itu, iaitu saat kita berada di akhirat, alam akhirat. Dunia hanya sementara, sampai waktu, sampai tempoh, tak kira tua, tak kira muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, sampai masa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menuju ke alam akhirat. Sebelum menuju ke alam akhirat, terlebih dahulu kita menuju ke alam barzah. Berapa lama kita di alam barzah? Wallahu a'lam. Alam barzah ialah alam di antara penghujung dunia dan awal akhirat. Ya? Maknanya ada satu alam namanya alam barzah, satu tempat transit dekat kita sebelum menuju ke akhirat. Bila kita nak menuju ke akhirat, tunggulah yaumul qiyamah. Kita akan menuju ke akhirat. Berapa lama? Wallahu a'lam. Ada orang yang dah meninggal 40 tahun dulu. Ada orang yang dah meninggal 50 tahun dulu. Ada orang yang dah meninggal 1000 tahun dulu dan sebagainya lah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kehidupan ini sementara. Maka kita banyaklah ingat akan akhirat daripada banyak ingat akan dunia yang sementara ini. Dunia penuh dengan tipu daya. Kan? Dunia hanyalah tempat untuk mencari bekal menuju ke akhirat, bukan untuk bersukaria, bukan untuk berseronok-seronok sangat di muka bumi Allah Ta'ala ini. Di dunia ini kita sibuk mencari bekal untuk nak bawa ke akhirat nanti, menuju ke akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, banyak olehmu akan menyebut kejahatan daripada menyebut kebajikan. Bila kita banyak menyebut kejahatan, ingat kejahatan kita, maka kita rasa takut, lantas kita bertaubat kepada Allah. Lantas kita perbanyakkan bertaubat. Bila sentiasa ingat akan dosa yang kita buat, kejahatan yang kita lakukan, banyak kemaksiatan yang kita buat, akhirnya kita rasa takut pada Allah, maka kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita leka sibuk dengan kebaikan kita, menyebut kebaikan kita, kehebatan kita, sehingga kita lupa akan Allah Ta'ala, sehingga kita lupa akan kematian, kita tak akan bertaubat. Sebab kita rasa kita ni dah baik dah cukup baik, dah tak ada dosa. Pasal itu orang yang menyangka diri tak ada dosa, pasal itu tak nak taubat. Sebab tak ada dosa, nak taubat buat apa? Orang yang bertaubat ialah orang yang memiliki dosa. Tapi kita tak ada dosa, rasa tak ada dosa, sebab setiap waktu, setiap saat kita hanya ingat akan kebaikan aja. Siang malam kita sentiasa ingat kebaikan yang kita lakukan. Maka kita lupa yang kita ni banyak dosa, yang kita ni banyak kejahatan yang kita lakukan. Maka kita lupalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempatnya, banyakkan olehmu akan menyebut mati daripada menyebut hidup. Kita akan mati bila? Wallahu a'lam. Umur semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Tahun meningkat, umur berkurang. Tahun dulu 20-20, sekarang 20-23, meningkat. Umur berkurang. Dulu 70, ada balance lagi 10, sekarang dah tinggal 9 balance.
kurang lagi setahun. Besok pindah tahun lagi, kurang lagi setahun. Kan? Makin berkurang, bukan makin bertambah. Yang bertambah angkanya, tuan-tuan. Angkanya bertambah, umurnya berkurang. Sebab kita berlari menuju ke garisan, kan, hampir nak tamat. Mana pula garisan penamat itu lebih panjang daripada permulaan. Penamat mestilah lebih dekat daripada permulaan. Kita dah mula dah jauh dah dekat nak habis, mana lebih panjang. Justru itu kita menuju kematian. Kita semua akan merasai kematian bila, wallahu a'lam. Tadi kalau tuan-tuan kenal Ustaz Datuk Nasaruddin Ali, kalau tuan-tuan kenal, dia ni orang Negeri Sembilan dulu ni, kan, baru tadi meninggal dunia di hospital Kajang, katanya jantung, bawa balik ke Gemencih katanya. Saya pun baru dapat tahu tadi, kan, baru tahu tadi, balik daripada selesai urusan di hospital, pergi buat check up dan sebagainya tadi, dapat tahu, dapat telefon, Ustaz kenal tak Ustaz Nasaruddin? Saya kenal lah Ustaz, Allahyarham ni, daripada Podikson lagi, tahun 98 saya kenal dia. Waktu tu dia di Podikson, saya pun mengajar di Podikson masa tu, kan. Tadi dapat berita dia dah meninggal. Tadi dia meninggal, katanya jantung, kan. Tak kisahlah siapa pun, bila, wallahu alam. Duduk habis, duduk meninggal. Baru semalam aku jumpa dia. Macam semalam saya pergi berada di Bukit Beruntung, kan. Baru ni saya jumpa dia. Dan semalam pun dia orang cakap, kami baru sembangan dia Ustaz, sembang-sembangan dia. Dia kata semalam meninggal dia Ustaz, kat surau, sesak-sesak nafas, habis. Bawa pergi klinik, habis. Baru semalam. Kematian paling hampir. Apa perkara paling hampir? Ialah kematian. Perkara paling jauh ialah masa yang dah berlalu. Kematian siapa yang tahu? Mungkin detik yang akan datang. Tapi saya tak ada sakit Ustaz. Saya alhamdulillah lah, kan. Darah tinggi tak ada, alhamdulillah. Kencing manis tak ada lah, kan. Saya alhamdulillah lah. Jantung alhamdulillah, semualah. Tak adalah penyakit kronik, tak adalah. Apa ingat, jangan ingat kita tak ada penyakit kronik kita lambat mati. Ada orang penyakit kronik pun lambat juga, tuan-tuan. Lambat meninggal dia, kan. Orang yang tak ada penyakit kronik pula cepat meninggal. Jadi tuan-tuan, meninggal tak kisah sakit ke tak sakit, tua ke muda. Malam tadi yang saya hantar jenazah tu, tuan-tuan, umur baru 2 tahun. Ambil jenazah di Bido, hantar ke Muar. Daripada sini pergi Bido, ambil, hantar pergi ke Muar. Umur 2 tahun. Tanya ayah dia, sakit apa? Dia kata sakit, buang-alik ke hospital lah, tak tahu lah apa masalah, sakit. Kemudian daripada Muar pindah ke Manjung, Sri Manjung, Setiawan. Keluar masuk 3 minggu masuk hospital. Semalam dia kata petang tu celik mata lagi. Dia celik mata, dia tengok saya, dia tengok orang rumah saya, lepas tu tutup habis. Umur 2 tahun, dipinjamkan Allah Ta'ala 2 tahun aja, kan. Umur 2 tahun. Jadi kematian bukan mengira usia, kematian bukan mengira sakit ataupun tidak, kan. Bila mana sampai tempoh, sampai hukumnya di sisi Allah, Allah ambil. Dan tak ada siapa pakar yang boleh menarik kembali nyawa dia. Tak ada siapa pun pakar dalam dunia ini yang mampu mengembalikan nyawa yang telah keluar, mengembalikan ruh yang dah keluar, ambil balik, taruh balik. Tak ada siapa yang mampu. Sepakar mana pun kita, sehebat mana pun kita belajar, tak mampu nak tarik ruh itu masuk ke dalam semula. Tak mampu. Allahu Akbar. Ini kematian, tuan-tuan.
Kemudian tuan-tuan, kata Nabi lagi, banyakkan olehmu akan menyebut aib dirimu daripada menyebut aib manusia. Kita seronok sebut aib orang lah kan. Aib sendiri mana nak sebut kan. Sebut seronok tengok aib keaiban orang, seronok tengok kesalahan orang kan. Seronok tengok keburukan orang. Kita terlupa nak tengok diri kita sendiri kan. Sampai satu ketika nanti Allah Ta'ala sibukkan kita tengok diri kita, tak ada masa nak tengok orang lain. Bila? Di akhirat nanti, bila mana masing-masing mendapat catatan amal, waktu itu kita sibuk dengan buku catatan amal kita. Waktu tu tak ada masa nak tengok orang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bila Nabi kata nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Apa kata isteri Nabi? Apakah mereka tak malu orang lain tengok? Kata Nabi, waktu itu tidak ada masa untuk menengok orang lain. Sibuk dengan urusan masing-masing, ketakutan. Tengok dengan urusan amal ibadah yang kita dah buat, kesalahan yang kita dah lakukan ada di tangan kita. Masa tu tak ada masa nak tengok orang. Hari ni terlalu banyak masa tengok orang sampai terlupa nak tengok diri sendiri. Kita akan menyesal nanti. Kenapalah aku sibuk tengok hal orang? Kenapa aku tak sibuk tengok hal? Tak sibuk hal aku. Justru itu tuan-tuan, kadang-kadang kita leka lihat keaiban orang lain, keburukan orang lain, sampai terlupa nak tengok keaiban kita, sampai terlupa kita nak tengok kesalahan diri kita tuan-tuan. Sibuk tuan-tuan, Masya Allah. Ini tuan-tuan, sebab itu banyakkan olehmu, kata Nabi, akan menyebut aib dirimu daripada aib manusia yang lain. Tapi lah, siapa yang ada? Kita leka tengok aib orang aja. Habis kita jajakan keaiban orang lain. Semua kita nak ceritakan keaiban orang lain. Hari ini kadang-kadang keaiban kita pun nak ceritakan ke orang. Keburukan kita pun nak ceritakan orang. Keburukan anak isteri kita, suami kita, semua nak ceritakan orang. Kalau boleh semua nak dipaparkan. Semua nak dijadikan bahan tontonan. Semua tuan-tuan nak jadikan bahan tontonan. Dahsyat tak dahsyatnya media sosial hari ni, dengan Facebooknya, dengan TikToknya, dengan Instagramnya, apa semua bagai ada. Sibuk tuan-tuan. Last kali kita apa kita buat? Ceritakan keaiban, bukakan keaiban sendiri. Orang tak buka, kita pula bukakan keaiban kita. Allah Ta'ala tutup, kita pergi buka pula dah. Penat buka aib orang, tengok aib orang, kita buka. Akhirnya kita buka aib kita sendiri pula dah. Cerita, rasa bangga, rasa puas hati, ceritakan keaiban kita ke orang pula dah. Masya Allah. Justru itu banyak sebut aib diri kamu. Maksud dia apa? Tengok keaiban kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Kita perbetulkan kelemahan kita, kita betulkan kekurangan kita kan? Jangan kita sibuk nak jaja, nak aib dan sebagainya hal orang lain. Ini kata Nabi, 5 perkara ini hai umatku, aku pesan supaya berhati-hati. Jangan sampai kita lakukan 5 perkara ini. Kemudian kata Nabi lagi, dan sabda Nabi lagi SAW, lagi akan datang suatu masa atas umatku, mengasihi mereka itu akan 5 perkara, dan lupa mereka itu akan 5 perkara. Yang ini umatku, kata Nabi, akan datang, dia kasih pada 5 perkara, dia tak suka 5 perkara ni. Apa yang dia kasih? Dia kasih akan hidup, lupa mereka itu akan mati. Kalau boleh nak hidup terus menungkat langit, kalau boleh nak hidup selama-lamanya tuan-tuan, tak nak mati. Cintakan kehidupan ini. Siapa yang nak mati? Sampaikan kadang-kadang cerita bab mati pun tak nak. Ada ustaz kata, okeylah kita cerita hari ni bab mati Allah ustaz, tak ada bab lain ke? Bab mati ni semua orang akan mati ustaz, tak payahlah kan? Cerita yang sonok-sonok je lah
Cerita mati ni menakutkan ustaz. Allah. Ustaz cerita bab mati ni, Allah, tak payahlah ustaz. Cerita bab hidup sudahlah. Tak nak. Kita kata kita ni semua akan mati, tahu ustaz. Tapi buat apa nak cerita sangat ustaz, biarlah. Kita ni tuan-tuan semuanya akan merasai kematian. Nak tak nak, ceritalah selalu. Ingatlah selalu akan mati. Jangan leka duk kasih akan hidup ini. Tak lama tuan-tuan Allah Ta'ala pinjam. Tengah sonok-sonok habis. Punya harta yang banyak, kumpul punya kumpul, kita pun meninggal, habis. Orang lain dapat gunakan harta kita bersukaria, kita sengsara. Orang lain hidup atas dunia berbahagia harta dia, bergaduh. Tu aku punya, kau tak jaga ayah, kau tak jaga mak, aku yang jaga, patut aku dapat lebih, kenapa kau pula dapat lebih? Ini tak adil. Dah macam Piramlinya filem pula kan. Harta ismit ulam raja di dalam negara dan di luar negara. Sampai habis-habis negara setan pun ada. Punya banyaknya harta. Sampai negara setan pun ada, tuan kan? Dekat-dekat dengan negara setan, kata Piramli. Ada punya banyak kan. Dah habis dalam negara. Ada lagi 5, ada lagi luar negara. Jadi tuan-tuan Piramli bergaduh. Oh Allah ya Tuhan. Betul Piramli buat tu filem tu tuan-tuan kan. Belum mati bapak dah sembang dah. Kalau bapak meninggal, siapa yang patutnya dapat? Akulah abang yang sulung. Oh, itu tak boleh kan. Itu diktator. Habis tu macam mana yang tak diktatornya? Semua bagi kat aku, kau tak payah, sebab kau yang tua, kau kena beralah, kata dia. Ni apa? Ni demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin kepala otak engkau, dia kata. Bergaduh pasal ni Piramli buat filem tu, sebenarnya tu yang terjadi sebenarnya kan. Bergaduh anak beranak. Tapi kita tak adalah sampai macam harta ismit ulam raja dalam negara dan luar negara. Kita takat dalam negara je lah. Rumah ada sebiji, kereta ada sebiji. Rebut macam harta ulam raja punya. Nak jadi insan. Allahu Akbar. Pasal hidupnya pasal tuan-tuan. Kemudian yang kedua, mengasihi mereka itu akan harta, lupa mereka itu akan dihisap. Suonok siapa tak kasih harta? Pembohong kalau kita nama kita tak kasih harta, tak sayang harta. Siapa tak sayang duit? Saya tak ada ustaz, saya duit main tabu-tabu je. Mana ada. Semua orang sayang duit tuan-tuan. Orang gila pun tahu duit. Sayang dia duit. Siapa tak sayang duit? Siapa tak sayang harta? Semua orang sayang harta ni. Tapi janganlah sampai melekat di hati, sampai jadi kedekut, bakhil, kukut. Allahu Akbar kan. Sampai nanti, inilah tuan-tuan yang dapat menolong kita nanti, yang nak melapangkan kubur, nak menerangkan kubur, nak menyejukkan kubur dengan harta yang kita infakkan nanti. Tuan-tuan, nanti dah mati baru nak sedekah, Tuhan tak bagi dah. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, bagilah tempoh sikit lah kan, bagi lambatlah sikit. Nak buat apa? Fasaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah ni, aku nak beramal soleh.
Tuhan kata apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dah sampai ajal tak ada dah. Menyesal pun tak guna dah, tuan-tuan. Nak buat ibadat, nak berkira-kira, masya-Allah. Ni tak lama lagi nak Ramadan kan. Ada setengah tempat dah buka dah kan. Siapa nak sumbang untuk iftar, siapa nak sumbang untuk sahur kan, dah ada dah kan. Tapi alhamdulillah lah kan, mungkin sini dah buka ke belum? Belum lagi. Belum, lambat sini. Orang lain semua dah buka dah. Patut dah buka dah kan. Ni bulan 3, ni dah bulan 1. Mungkin bulan 2, bulan 3 dah puasa. Buka dah sekarang. Satu hari buka puasa berapa ratus. Buka dah siap-siap. Jangan tunggu-tunggu lagi. Waktu ni lah kita nak merebut pahala. Kan? Ni nak pergi umrah pun dah mahal. Kan? Pergi umrah sekarang pun, oh Masya Allah. Kejap hotel tu, kejap dah berubah pula. Kejap dah 9 kilometer. Hari tu cakap 500 meter je. Ni dah 9 kilometer. Kan, tercabut lutut-lutut kan. Yang pergi pun memang longgar, dah sekeru semua, masya-Allah. Kan, tunda sana tunda sini, naik pula. Kena naik 1000, kena tambah pula 1000, tambah pula 2000, masya-Allah. Umrah pun dah sama dah macam haji pula dah, masya-Allah. Tu orang tanya saya, mana pakej umrah yang paling murah Ustaz? Yang paling murah lah ada 500 je. Murah, okey lah tu Ustaz. Kita semua nak murah kan. Tunggu tuan meninggal, nanti buat badal umrah 500 je. Kan? Buat haji, pakej haji paling murah, tunggu tuan-tuan meninggal 2000 je. Kan? Ada tak pakej murah Ustaz nak buat haji? Ada. Berapa Ustaz? 2000. Tu okey Ustaz, tu okey. 2000. Yang itu lagi senang, pergi tak payah. Kirim orang je. Pergi tak payah, apa tak tahu dapat haji je. Kan? 2000 lah. Sekarang punya masa, masya-Allah, hai nak beribadat. Kita pun takut tuan. Makin takut kita nak bersedekah, makin takut kita nak berinfak, makin rasa takut dalam diri kita, rasa kesusahan. Allah lontarkan rasa takut itu. Kau takut nak mengeluarkan, aku bagi kau lebih takut lagi supaya kau bertambah-tambah takut, tuan-tuan. Kadang kita takut, tuan-tuan. Ada pula yang terlalu berani pula kan. Berani pun ada juga. Jadi tuan-tuan, Islam suruh yang pertengahan lah. Berpada-padalah tuan-tuan, berinfak. Kita tolong. Tu saya kata, kadang-kadang orang yang pergi umrah saya nasihatkan, pergi umrah ada masa, buatkanlah. Dah buat umrah sekali yang kita punya, umrah sunat sekali, yang lebih tu buat umrah pula untuk siapa-siapa kaum kerabat kita yang belum pergi umrah. Jangan harapkan orang nanti kena bayar 500. Masa ada peluang buatlah. Buatkan arwah ayah kita, buatkan arwah mak kita. Masa aku dapat pergi umrah ni, aku nak buatkan, aku nak berwakaf. Sekarang dah banyak dah kan, wakaf wheelchair lah, wakaf kursi duduk lah, macam-macam dah sekarang di Mekah. Kadang-kadang orang takut-takutkan kita pula. Tak payahlah nak wakaf-wakaf kat sini, tak betul tak tidak. Astaghfirullahalazim. Apalah tak betulnya pula wakaf. Jumpa ustaz-ustaz tu, ustaz, saya nak berwakaf kursi roda. Nah, kau ditipu macam mana ustaz? Lantak dia lah dia tipu. Pahalanya kita tentu dapat kalau kita berwakaf kerana Allah Ta'ala. Lantak apa ya dia? Dia kata saya buat wakaf kursi roda. Siapa nak berwakaf silakan. Kita pun bagilah untuk kursi roda. Entah betul tak tidak Ustaz, entah ditipu ni Ustaz. Lantak bila dia nak menipu. Kita dah berinfak, kita dah bersedekah, jangan duk fikirlah menung balik rumah menung pula. Entah kalau dia buat beli nombor macam mana.
Aduh. Ya dah. Tak bagi dah gitu kan. Tak bagi dah bersedekah. Balik rumah mikir pula dah. Oh, dibantainya beli nombor lah kan. Ampus lah tu. Buat rugi je. Lah apa ruginya? Kita bersedekah niat tengok dia susah kita bagi. Tiba-tiba dia gunakan apa yang dia dapat dari kita infak, dia beli nombor. Macam ada orang beli nombor kena berapa juta gitu. Oh, kaya dia tuan-tuan kan. Dia beli nombor juta. Sekali beli je. Kaya dia. Kan? Mana tahu. Nanti kok dia bagi surau pula sikit lagi. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Tak apalah. Selagi mana kita tak nampak, selagi tu kita jangan tuduh. Kalau memang betul, macam mana? Kan? Kalau dia nipu, dia dosa. Bukan kita dosa. Kita mana tahu? Takkan kita nasihat pula? Kita cuma boleh nasihat je lah. Ni, saya nak bersedekah kat tuan ni. Tuan guna untuk kebaikan ya. Jangan guna buat dosa, buat maksiat. Ya. Yelah tuan. Selebihnya, aku nak bagi kau ni lah. Agak-agak kau nak buat apa? Lah. And pergi tanya macam tu apa? Tak payahlah tanya. Dan tak ada kau lah. Kau nak buat apa pun, semua kita nak ambil tahu, payahlah tuan-tuan. Sampai semua kita nak siasat apa dibuatnya dengan duit. Ni aku nak bagi tanya ni, aku nak bersedekah ni. Kalau aku sedekah kat kau ni, kau nak buat apa duit ni? Saya nak gunalah. Yelah, nak guna buat apa? Yelah, saya nak guna, nak beli makan lah. Ya, kau nak beli makan? Kau jangan beli rokok pula. Berat ni. Dah pula semua nak ditanya. Sedekah. Nah, itu nak bersedekah. Nah, ambil. Aku tengok kau susah, kau ni layak terima sedekah. Ambil. Kita lah cari orang-orang yang susah, bukan orang yang susah cari kita. Kita ini terbalik, suruh orang susah cari kita. Dia berkehendak, dia lah cari kita. Tak. Dia memang dia berkehendak pasal dia susah. Kita yang senang pergi cari dia lah. Kan? Kita ada transport, kita ada kemudahan yang boleh cari dia. Contoh kan. Kita ni pegawai zakat, orang zakat. Kan? Kita pergi keluar, pergi masjid, pergi ke kampung-kampung, jalan. Bukan duduk pejabat, jalan tengok. Jumpa ketua kampung, jumpa imam, tuan imam nak tanya ni, kampung ni ada tak siapa-siapa asnaf yang boleh kami nak agihkan zakat? Bagi nama tuan imam, kami nak pergi rumah dia, kami nak cek dia. Kita pun pergi jalan, kita ada kereta, kita ada kenderaan, kan? Kita ada kemudahan cari, dia ni layak terima zakat, dia ni layak terima zakat. Okey, saya isikan borang ni semua-semua, sign sini. Nanti kita akan bagi agihkan zakat. Jangan suruh dia datang pejabat. Nanti datang pejabat dia dah lah susah, duit pun tak ada, nak datang pejabat pun nak naik bas. Itu belum dapat duit on the spot. Dia pun datang kan. Ayo nak mohon zakat, nak apa semua kan. Okey, isi barang. Siklah barang kawan ni apa semua, syarat apa semua. Nak syarat itu, syarat ni semua. Nanti balik tanda tangan surat ni kat orang ni, tanda tangan surat ni kat orang ni. Nanti lepas tu hantar kat sini balik. 10 kali ulang alik dapat belum lagi. Dia pun duit tu ya ada. Patut kita ni, mana ni? Sini, section 20. Tak ada yang susah lah kan. Section 20 ni semua kategori senang lah kan. Section 1 sampai 8 sampai 10. Ini kategori yang senang lah. Payahlah cari susah tu. Payah lah kan. Ada tu ada lah. Kita kena jalan lah. So itu Nabi SAW tunjuk. Bila seorang perempuan nak jumpa dia, Nabi kata, duduk di mana kamu nak duduk, nanti aku datang. Aku ada unta, aku ada kaldai, aku boleh datang jumpa engkau. Kau tak ada apa? Kan? Macam orang besar-besar lah.
Orang besar-besar lah kena jumpa orang susah-susah. Bukan orang susah datang jumpa orang besar-besar. Orang besar driver ada, kereta mewah, semua kan. Tolong hantar saya sini. Saya nak tengok kesusahan dia orang ni. Saya nak bagi bantuan. Kan? Ni dah datang pejabat. Buat appointment dulu. Nak datang pun naik bas. Janji pukul 3 sampai 3 suku. Kita dah keluar. Sampai-sampai. Dah apa hal, cik? Saya ada appointment dengan Abang Ahmad. Pukul berapa? Pukul 3. Oh, ni dah 3 suku yang Abang Ahmad dah keluar lah. Aduh, macam mana? Saya duit nak balik. Tak ada ni. Kan? Itu dari Islam lah. Pandangan Islam. Orang yang senang pergi cari orang yang susah. Bukan orang yang susah cari orang senang. Nah, kan? Kita kena pergi. Kita pergi cari. Kan? Kita kena buat. Kita kena kerja lebih daripada dia. Macam kita ajak mu'alaf lah. Mu'alaf masuk Islam kan. Kita lah kena pergi selalu tengok dia. Bukan dia selalu datang jumpa kita. Kita pergi ziarah dia. Tanya kabar dia. Macam mana. Jangan kita kata nanti you sudah masuk Islam, you nanti you pergi perkim tau. You pergi perkim. You belajar dekat perkim tau. Dia pun tanya, perkim tu apa tuan? Perkim you tak tahu. Perkim. Dia kata, saya mana tahu perkim. Saya pun baru masuk kan. Tak boleh kita lah. Ni Islam suruh lagu tu kan. Tapi adakah macam tu? Payahlah tuan-tuan, payah. Kena buat macam tu. Orang yang senang cari orang yang susah. Jangan bila kita mengharap orang yang susah baru kita datang. Bila kita mengharap, satu hari kita mengharap berat kat orang yang susah ni, bukan tak harap. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun dia mencari orang susah kan. Waktu tu rumah orang tu pun dicatnya. Tak boleh aku tu. Tak boleh. Tak boleh aku tu. Tak boleh lah macam tu. Kan? Kita cari orang yang susah-susah. Saya katakan, orang tanya saya, apa pandangan Ustaz? Benda, saya kata, terbalik. Orang susah kena cari orang yang kaya. Orang kaya sepatutnya mencari orang-orang yang susah. Jangan sampai kata Nabi, besok satu ketika kamu cari orang kaya, orang susah susah dah tak ada, baru nak nyesal. Macam dulu lah, ingat tak dulu pokok rambutan tak banyak tu. Dulu masa kampung ni rambutan tak banyak tuan-tuan, sebatang 2 je. Itu pun masam. Tapi orang tak ada kan, orang tak ada. Jadi orang tu ingin nak tengok rambutan tu merah. Cik, sikit cik, nanti dulu, muda lagi. Aduh, kadakut nak rambutan masam ni pun. Bila sekarang ni orang pokok rambutan dah banyak kan, baru nak bagi nak rambutan. Saya punya rambutan pun mati beragan atas pokok tu, buah dia tak berpetik. Tuan-tuan, jangan sampai masa orang dah ada, semua dah kaya, besok baru kita terhege-hege nak pergi bagi sedekah, terhege-hege nak cari, tak ada lah. Azan dulu tuan.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, patutnya macam itulah kan. Kita yang sepatutnya yang berkemampuan memberikan pertolongan bantuan kepada yang mereka yang memerlukan. Okey, baik. Sebab semua harta tu nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala, akan dikira. Semua harta kita ini akan dihisap. Tak ada satu pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada bahagian kita situ, mungkin ada bahagian orang lain dekat situ, anak yatim kat situ, orang miskin yang ada hartanya kat kita tu, kita tak bagikan, nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mereka mengasihi mereka itu akan mahligai, lupa mereka itu akan kubur. Kita sibuk dah besarkan rumah kita, sibuk duk lapangkan rumah kita, sibuk duk buat bilik rumah kita, pasang aircon, pasang lampu, tak cukup terang pasang LED, tak cukup cantik pasang chandelier, tak cukup, semua pasanglah tuan-tuan, nak bagi terang benderang. Sibuk kita pasang aircon, tak cukup 1 horsepower pasang 2, 3 horsepower, menggigil, baku, sejuk. Lupa yang kita ni nanti nak balik cuma ada 2 bilik je kita pun. Balik nanti ada 2 bilik, tak ada pilihan. Bilik tengah ke bilik tepi, tak ada pilihan. Kita pun tak boleh minta, saya kalau mati esok bilik tepi, tak boleh. Saya kalau mati besok saya nak bilik tengah, tak boleh. Sebab
Bergantung pada keadaan. Ada orang bilik tengah pasal tanah lembut, dia panggil teraju. Ada orang bilik tepi pasal tanah keras, tak bolehlah buat teraju, buat lahat. Kan bilik tepi. Jadi kita lupa yang kita ni besok balik. Dah masuk bilik esok terasa panas, terasa gelap. Panas, baru nak nyesal. Apa salah dulu aku tak siapkan aircon, tak siapkan lampu. Salah aku tak buat renovation bilik aku ni bagi lapang. Tak guna dah masuk. Kan? Bilik yang kita buat renovation ke atas ni, macam mahligai ni, kan? Tinggal macam tu lah. Esok kita nak duduk di bawah tu, gelap gelita. Tuhan dah sebut dah, Nabi dah sebut tu, kubur ni Allahu Akbar, menakutkan, gelap gelita, sempit. Melainkan mereka ini beriman kepada Allah, hidupnya untuk melapangkan kuburnya, untuk menyejukkan kuburnya, untuk menerangkan kuburnya dengan segala amalan-amalan dia. Kita lupa nak terangkan kubur kita. Kita lupa nak melapangkan kubur kita. Kita duduk kejap-kejap duduk kisahkan bilik, nak tukar kapet bilik. Kejap-kejap duduk nak kisahkan tukar langsir bilik. Semua nak buat untuk bilik kita, untuk mahligai kita. Padahal elok siap mahligai kita pun meninggal. Orang lain pula punya. Kok dia nikah lah dengan orang lain dapat tumpang sekaki. Untunglah kan. Kita lah sengsara dalam kubur. Kan? Kok kita pun sama lah kan. Kok bini kita meninggal pun tentu lah. Kok dia banyak harta, kita pula nyinggah lah. Ini banyak duit, semua macam-macam ada kan, meninggal. Kita pula merasa. Tapi orang laki-laki lagi lah dahsyat kan. Dia tak ada pantang, dia tak ada tempoh-tempoh 4 bulan 10 hari. Dia jalan je kan, meninggal pagi, petang relax mat. Besok dah boleh cari lain. Kok orang tanya apa ni bang, kubur bini pun belum hitam lagi tanah. Nak nunggu hitam aku pun padam. Sementara dia sebelum aku padam ni lah aku nak cari. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan dia kena cari, dia kena tunggu 4 bulan 10 hari. Dah tunggu pula, kok ada pula yang nak. Yang nak tu pun kalau muda, ada lah orang nak, kok dah 75. Oh mangai. Maksud sakit tu siapa nak kan? Kita mimpin dia, kita pun tumbang. Dia mimpin kita, kita pun rebah. Siapa nak? Jadi tuan-tuan, ni jangan sibuk mahligai kata dunia ni. Besok kita akan balik bertemu Allah. Kemudian yang seterusnya, malam ni lewat sikit lah, sebab kereta saya pun tak nampak-nampak ya. Kalau habis awal sekarang tuan-tuan balik, saya tinggal seorang sini. Ni tengok kalau kereta dah balik kan, dah siap, saya habisan. Ku apa Ustaz? Tak tahulah, kalau aku 10 siap kan, ke 10 lah habis kuliah kan. Tak tahulah siap ke tak siap kan, manung lah kat salam ni kan. Macam mana kan, ujian Allah Ta'ala bagi kan. Allah Ta'ala bagi, nak tengok je lah macam-macam ujian dapat kan. Lepas seorang-seorang dapat ujian, lepas seorang-seorang ujian dapat kan. Saya nak pergi umrah dengan tim saya buat pengurusan jenazah, nak pergi umrah, ada orang sponsor. Sejak dapat pergi umrah tu macam-macam ujian dapat. Orang ni diuji Allah Ta'ala ini, yang ini diuji ni, yang ni diuji ni, semua kena uji. Dia kata tak tahulah Ustaz, belum pagi lagi dapat ujian Ustaz. Sabarlah abang dia, ni bau sikit kan, bau sikit kan. Allah Ta'ala uji. Sebab sebelum ni ujian orang meninggal ni
boleh kita hadap lah kan. Walaupun waris macam-macam ragam, boleh je kita hadap kan. Alah, waris minta macam-macam kan. Ustaz, boleh tak pusing dulu keliling rumah? Boleh. Ustaz, boleh tak hantar sini dulu, lepas tu baru hantar sini? Boleh. Ustaz, boleh tak tunggu pukul 11.30 kan baru keluar, baru bawa? Boleh. Layan je kan. Bawa jenazah pun tak cakap banyak. Belum ada jenazah cakap banyak lagi. Kau laju lah, tak ada. Apa perlahan sangat pun tak ada. Ya. Bawa orang hidup, Allah. Apa perlahan sangat Ustaz? Aduh, laju pula. Pelan lah sikit Ustaz. Bawa jenazah, sepanjang saya bawa belum pernah jenazah. Ustaz, boleh pelan sikit tak? Laju ni. Yang itu aku tinggalkan van, aku cabut. Kan? Dengan ngurus jenazah, cabaran dia waris je lah kan. Dan nak tanam lah kat sini, tak jadi pula tanam sini. Kita kata, tuan, elok jenazah nak jalan jauh ni mandikan dulu, kita kapan, semayangkan dulu, baru kita bawa. Tak payah, kita nak mandi kat kampung. Okey lah, mandi kat kampung lah, boleh lah. Elok kita sampai, Ustaz, boleh tak mandikan? Kata nak mandi kampung, tak jadilah, mandi kat sini lah. Geram dia tengok kan. Dia ni la ilaha illallah kan? Tapi nak macam mana, hajat orang tunaikan je lah kan? Kadang-kadang nak cepat, kadang-kadang tunggu dulu kan? Kadang nak cepat pula, kita makan belum, siap pun belum. Boleh tak tuan cepat sikit? Aduh, kita pun tanya, kenapa tuan? Tolonglah cepat sikit, nak hantar cepat ni. Tuan nak tanam bila? Nak tanam pagi besok? Nak tanam pagi besok, tak apalah tuan, kejap lah, kejap lagi kita uruskan kan? Tak boleh urus cepat ke? Orang meninggal ni naklah diurus cepat. Kadang telinga berdesing kan? Ya memang nak urus cepat tuan, tapi masalah tanamnya besok kan? Kadang kubur pun belum gali lagi. Dah gali kubur tuan? Belum, tapi uruslah cepat mandi dia. Paning lah orang zaman sekarang ni kan? Jadi tak nak layan adalah orang meninggal ni kan? Orang meninggal ni kadang-kadang Allahu Akbar, macam-macam hal. Kemudian, dan kasih mereka itu akan makhluk, lupa mereka itu akan Allah Ta'ala. Ini Nabi kata lupa akan Allah Ta'ala. Yalah, kalau makhluk yang bagi, puji, tak berhenti. Allah Ta'ala yang bagi, haram tak puji. Makhluk yang bagi 20 tahun dulu pun ingat. Allah Ta'ala yang bagi ni pun, waktu dia bagi tu pun tak ingat. 20 tahun orang tu tolong dia dululah. Dulu 20 tahun dulu ni orang tu pernah tolong dia, bagi 1,000 dekat dia, buat modal sampai dia berjaya. Ingat dah 20 tahun, jumpa orang tu kat rumah orang kahwin. Assalamualaikum, tuan ingat tak saya, tuan yang tolong saya, terima kasih lah tuan. Kalau tuan tak tolong saya dulu, tak tahulah saya jadi apa, tak jadi macam ni saya. Allah Ta'ala yang bagi hari-hari ni tak ingat pun. Bagi sehat, boleh berjalan, boleh bercakap kan? Tak puji pun Allah kan? Jadi tuan-tuan, kita tengok zalim tak zalimnya manusia ini, lebih ingat pada makhluk, lebih kasih pada makhluk daripada kasih kepada Allah Ta'ala. Tapi hari pun dah 8.50, insya-Allah kita sambung lagi lah di bulan yang akan datang, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa lah, insya-Allah saya akan pergi umrah pada 30 hari bulan 1. Siapa ada berkeinginan nak berwakaf ke apa semua, bolehlah. Kalau nak kirim kat saya, nak buat badal ke, dan kawan-kawan saya kata, tim saya kata, ustaz bolehlah pergi tanya jemaah. Kami ni tak boleh lah ustaz, sebab kami ni tak ustaz. Kau kami cakap, siapa nak buat badal umrah, kami nak pergi Mekah. Kau nak buat badal ke, kau nak bedal duit tu? Orang tak percaya ustaz. Dia kata, ustaz lain lah. Saya kata, tanya je lah siapa nak buat. Bolehlah kita bagi-bagi dekat budak-budak sana
kan, di samping kita buat badal umrah, dapatlah tolong anak-anak yang belajar kat sana, kan, orang yang agak susah lepas Covid, tak ada kerja tu kat sana dan sebagainya lah. Siapa nak berhajat bolehlah hubungi saya, sebab saya pergi ni 30 balik 9 hari bulan Februari, kemudian saya pergi balik 20 hari bulan, balik 3 Mac, 20 Februari balik 3 Mac, pergi lepas tu pergi balik, lepas tu pergi balik kan, dah orang suruh pergi je lah kan. Jadi siapa berhajat ataupun siapa ada cita-cita nak pergi bulan 2 ke cuti sekolah, boleh hubungi saya, seat masih ada kosong lah untuk bulan 2. Bulan 1 ni dah tak ada dah, penuh kan, dah penuh sebab ada 100 orang lebih. Saudi pula tak bagi pula, buat banyak pula tu. Dia kata nak 100 orang lebih kena pecah 2 grup. Tu yang 26 hari bulan ni pergi, 30. Sekarang punya sistem macam tu pula dah kan, macam-macam Saudi. Nak lawan pun nak pergi negara dia kan. Saya pun kadang-kadang cakap lah, nasib baiklah pasal Masjidil Haram ni, Kaabah ni kat Mekah, kau tak ada, tak ingin orang nak datang, kau tahu tak? Betul menung tengok kita apa ni kan. Dulu saya kat Azhar macam tu juga tuan, banyak cakap Arab kan. Kau tahu tak, kita orang datang ni bukan pasal kau, kita orang datang ni pasal Azhar atau Tonggok kat Mesir ni je. Kau tak ada ini, tak ingin aku datang sini, kau tahu. Tuan-tuan tu punya marah perangai Arab kan. Baru ni orang tanya saya, Ustaz boleh tak kalau kita ni Ustaz tak menipu ke? Apa nipunya? Sekarang ni nak tawaf dekat dataran kena pakai ihram. Jadi Ustaz, dia tak menipu ke namanya kalau kita pakai ihram, sedangkan kita tak buat umrah, cuma kita nak tawaf kat bawah. Menipu apanya? Kita nak beramal ibadat, kita nak tawaf sunat. Apa yang kita tipu? Kenapa pakai ihram? Sebab saya nak tawaf sunat, bukan saya buat umrah. Habis kenapa pakai ihram? Sebab kalau tak pakai ihram, dia tak bagi masuk. Saya nak buat tawaf sunat. Oh tak bagi, naiklah ke atas. Punya jauh, punya nak atas tu. Yang nak pergi itu jenis lutut tanggal. Saya pakai ihram. Orang tanya saya, tak nipu kah? Saya kata tak. Nipu apa? Saya bukan nipu. Lainlah kalau saya tak buat umrah, tapi saya kata saya nak buat umrah, tu saya nipu. Nak mana? Nak pergi tawaf. Mana? Dataran. Ihram mana? Pakai ihram. Dia tanya, nak mana? Pergi tawaf. Fadal. Saya bukan kata pergi mana? Buat umrah. Tak. Tawaf. Lagi banyak menipu, guna skuter ke atas tu. Orang kata tawaf 75 rial, kau bawa sa'i sekali. Tu lagi nipu. Lagi teruk nipu, lepas kau bertukar-tukar dia, bayar 75 rial. Ada lah. Sampai habis bateri lah kawan tu. Dulu kan ada gambar nak tu kan, gambar apa tu kan? Selagi tak habis bateri tu, pandai pula dia tu, dia berhenti depan daripada tempat berhenti dia tu. Kawan tu sambut lah dah. Kau pula dah. Selagi ada bateri, jalan. Ni nipu ni. Nipu sunat. Angguk kau. Yang tu nipu. Kita. Saya tuan-tuan pergi umrah ni kadang-kadang macam-macam hal lah. Ni sekarang sibuk pergi Taif. Saya kata muzakarah haji peringkat kebangsaan, orang yang nak pergi Taif maka wajib tawaf wada, meninggalkan kota Mekah lebih 2 marhalah. Jumhur ulama pun berkata wajib tawaf wada, melainkan orang yang bermukim duduk di Mekah. Ada yang jawab, tapi ada juga yang kata sunat. Memang ada yang jawab kata sunat dia tawaf wada, tetapi dia sebut dekat ujung tu, dia kata aulanya untuk dia itu sebelum meninggalkan kota Mekah dia tawaf wada. Muzakarah haji peringkat kebangsaan wajib tawaf wada bagi haji dan umrah.
Tak buat, kena bayar dam sekor kibas. Ini sunatnya. Tak, ziarah Taif apakah termasuk umrah? Saya tanya. Apakah dia termasuk syarat umrah? Apakah dia termasuk rukun umrah? Tak. Tawaf wada bukan syarat umrah, tapi dia ibadat khusus. Siapa-siapa meninggalkan kota Mekah, kata Nabi, lebih daripada 2 marhalah, maka naklah kamu tawaf wada. Itu ibadat khusus. Memang kita nak masuk balik. Contoh kita pergi Taif, kita nak masuk balik. Memang kita nak masuk, tapi kita dah meninggalkan 2 marhalah. Kan? Kalau tak sampai 2 marhalah, silakan. Tuan-tuan nak pergi Tanaim, tak sampai 2 marhalah, silakan. Bila kata ni muzakarah haji peringkat kebangsaan, tapi ada ustaz kata boleh. Lan, orang kata dah ni muzakarah. Kau nak ikut seorang ke nak ikut muzakarah? Ada faham? Betul, orang marah kat aku, ustaz ni strict sangat lah, orang baru cadang nak pergi Taif, dia tak bagi. Bukan aku tak pergi bagi Taif, tapi kau pergi tawaf wada' dulu, kan? Tawaf wada' dulu, lepas tu pergi Taif. Buat apa pergi Taif? Nak naik roller coaster. Roller coaster tu nak naik semua. Itu ya. Sampai tawaf wada' tak nak buat. Apalah, kan? Sekarang package semua macam tu, kan? Sebab tuan-tuan, sebelum sampai ke Taif ada satu tempat namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ialah tempat miqat. Tuan-tuan naik kapal terbang, miqatnya di Qarnul Manazil. Kalau dari laut, masuk di Yalamlam. Kalau daripada Madinah, tuan-tuan akan di Bir Ali. Kalau tuan-tuan masuk dari Iraq, Zir Al-Qin, itu miqat. Ingat masuk Mekah suka-suka, suka hati nak pakai, suka hati nak masuk, suka hati nak keluar. Tuan-tuan, ada miqat dia. Maka kita tak boleh suka-suka hati nak keluar, suka-suka hati nak merayau. Tapi nak macam mana? Ada ustaz kata boleh, suka hati dek kau lah, aku bagi tahu. Supaya jangan besok salahkan. Jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi menakalkan wajib tawaf wada' bila mana kita meninggalkan kota Mekah, yang membolehkan kita jamak qasar ataupun melebihi 2 marhalah, lebih kurang 91 km, arah jalan mana sekalipun janji dia 91 km. Ikutnya pusing sini, pusing semua. Mana? Taif tetap 91 km. Tapi ikut ni shortcut ni, pintas ni kurang sikit. Kau ke mana? Taif. Taif itu keluar daripada Mekah. Ala kulihalnya dia itu ialah lebih dari 2 marhalah. Sah paning lah pak ni, nak beribadat tapi nak suka-suka. Baru ni satu kes orang sembang bab haji kat saya. Saya tanya dia, bila pergi haji? Tahun ni. Okey, baik. Macam mana buat haji itu? Saya buat haji ifrat. Okey, cantik lah. Masuk dari sini pergi Arafah. Okey. Hari ke-9 wukuf di Arafah. Betul? Betul. Hari ke-10? Hari ke-10 ialah hari melontar, hari raya. Melontar jamrah 7 biji. Lepas tu tahallul. Okey, lepas tu hari ke-11. Okey. Lepas tu hari ke-12. Berapa? 21. Lepas hari ke-12 saya tinggalkan Mina, saya pergi buat tawaf. Tuan buat nafar awal lah. Ada, saya buat umrah, saya buat haji komplit. Tahu. Tu namanya nafar awal. 49 biji batu. 7, 21, 49. Bila tuan-tuan buat 29, kalau tuan-tuan berniat nak buat nafar awal, tuan-tuan keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari. Tuan-tuan balik ke Mekah, buat tawaf ifadah, tawaf rukun, buat sa'i, lepas tu tahallul. Selesai tak kerja haji? Selesailah sudah kerja haji. Tiba-tiba dah selesai, patah balik ke Mina, hari ke-13 pergi melontar. Nak buat apa? Haji dah siap. Tu melontar yang ketiga tu lontar apa?
Sebab itu kena faham, ada nafar awal, ada nafar sani. Tahallul awal, tahallul sani. Kalau tahallul awal lain, nafar awal lain. Tahallul awal, lepas tahallul kita bebas, melainkan ada beberapa perkara tidak bebas. Nafar awal sampai hari ke-12 keluar dari Mina, sebelum tenggelam matahari kamu keluar Mina, jangan balik lagi ke Mina. Kalau kamu habis nafar sani, kamu habiskan 70 biji batu, hari ke-13 kamu keluar dari Mina, kamu terus pergi ke Mekah, pergi tawaf ifadah, pergi sa'i, pergi tahallul, bebas keseluruhan. Oh, saya tak nak pasal dia punya pantang larang lama. Elahai. Faham? Bab haji lah, bab haji. Tu akan datang. Dah pergi dah elok melontar 49, patah balik. Banyak tuan, kadang saya tanya, kau lontar apa tu? Lontar setan. Kat mana? Kat Jamrah tu. Banyak tu setan. Memang dia duduk kat batu tu. Apa dia buat duduk kat batu tu? Apa bodoh setan nak duduk kat batu tu? Dia tahu kau balik dia duduk melekap kat batu tu. Bangang benar setan tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Saya pun dah tak larat kan. Jadi tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi wa a'timu bittaqwa jamina bil afi rabbana sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.